Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini untuk meneruskan bab yang ketiga iaitu penakulan logik. Kita masih berada di bab yang ketiga. So, minggu lepas kita dah tengok 3.1 iaitu pernyataan. So, untuk hari ini kita akan tengok 3.2 iaitu hujah. So, apakah kepada subtopik untuk hujah? So untuk hujah kita akan ada didaktif. Hujah didaktif iaitu akan ada 3 bentuk di dalamnya. Dan yang kedua adalah hujah induktif yang akan ada 1 bentuk di dalamnya. Okey. So kita nak tengok dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hujah. So sebelum kita tengok kepada maksud hujah, kita tengoklah dulu standard pembelajaran. So hujah, standard pembelajarannya adalah menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah didaktif dan juga hujah induktif. So hujah didaktif itu apa? Hujah induktif itu apa? Hujah didaktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum, manakala hujah induktif ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. So mungkin kamu kurang faham dengan maksud ayat. Tidak mengapa, jangan risau. Kita seperti biasalah, kita akan lebih melihat dia punya maksud daripada setiap contoh yang ada. So kita nak tengok dahulu hujah didaktif yang memiliki 3 bentuk. So bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. So apabila kamu bermain dengan hujah, pastinya kamu akan ada premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Premis 1, premis 2 dan juga kesimpulan. Ini adalah 3 perkara wajib yang memang seharusnya ada di dalam setiap didaktif. Di setiap hujah didaktif. So setiap bentuk-bentuk ini perlu ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. So bentuk yang pertama ada bentuk yang tersendiri. So bentuk yang kedua pun memiliki bentuk yang tersendiri. So bentuk yang ketiga pun ada bentuk yang tersendiri. So bagaimana kita nak membezakan di antara ketiga-tiga bentuk? So kalau ikutkan, kalau kamu tanya cikgu, kena hafal lah. So kena hafal di antara tiga-tiga bentuk ni kerana sebelum ini cikgu dah kata di dalam bab yang sama, di bawah tajuk penakulan matematik, bab yang keempat silibus KBSM memang cikgu suruh murid-murid cikgu hafal lah. Kerana kalau kamu tidak hafal, memang kamu tak akan boleh menjawab untuk soalan didaktif ni. Sebab dia ada 3 bentuk yang nampak seakan-akan sama. So kalau ikutkan untuk hujah didaktif, kesahan, kesahan maksudnya kesahihan ataupun dia punya macam mana cikgu nak kata. So kalau ikutkan kesahan, suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut. So sah hujah didaktif itu ditentukan berdasarkan bentuk hujah. So satu hujah didaktif itu disahkan berdasarkan bentuk dia. Bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. So setiap bentuk ini main peranan yang penting kerana apabila ditanya kepada kamu bentuk yang pertama, kalau tidak menepati ciri-ciri bentuk yang pertama, so sesuatu hujah didaktif itu tidak sah. So itu maksud dia lah. Begitu juga dengan bentuk yang kedua maupun bentuk yang ketiga. So standard pembelajarannya adalah menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. So kita nak tengok kepada bentuk yang pertama. So bentuk yang pertama yang atas ini adalah premis 1. So yang tengah-tengah ini adalah premis 2 dan yang bawah ini adalah kesimpulan. So bentuk 1 nak dibandingkan dengan bentuk yang lain, kita kembali kepada muka surat ataupun slide yang sebelum. So bentuk yang pertama ini lebih senang kita nak nampak beza pada premis 1. Kerana bentuk 1, premis 1-nya dimulakan dengan perkataan semua.
Okey, berbanding dengan bentuk 2 dia bermula dengan jika, bentuk yang ketiga dimulakan dengan jika. So senanglah kamu nak cam sekiranya premis 1 untuk soalan kamu itu dimulakan dengan perkataan semua, kamu tahu dah itu adalah bentuk yang pertama. Okey, so kalau dia mulakan dengan jika, boleh jadi dia adalah bentuk yang kedua maupun bentuk yang ketiga. Okey, so kalau ikutkan, tengoklah baik-baik dan cubalah untuk hafal. Okey, so table ataupun jadual ini tadi, okey, jadual ini tadi ada di dalam buku teks kamu. Okey, di muka surat so di muka surat 75. Okey, benda ni ada dalam buku teks kamu, muka surat 75. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, so bentuk yang pertama untuk premis 1 semua A ialah B, kemudian premis 2-nya adalah C ialah A, kemudian untuk kesimpulannya adalah C ialah B. Okey, so kita nak tengok contohlah supaya kamu boleh nampak apakah bentuk dia. Okey, bentuk yang pertama ni macam mana nak diguna pakai. Okey, so kalau kamu cikgu dah cakap tadi, kalau kamu tengok untuk premis 1 dimulakan dengan perkataan semua, so itu adalah bentuk yang pertama. Okey, so bila nampak sahaja perkataan semua, itu adalah bentuk yang pertama. Okey, bentuk hujah didaktif yang pertama. Okey, so perkataan semua itu adalah ciri-ciri bentuk yang pertama dan seharusnya dia ada semua A ialah. So dia ada perkataan ialah kat sini. So kalau kamu baca dekat sini, ya, dia ada ialah dekat situ. So pastinya gandaan 16 ini adalah A, sebab selepas perkataan semua itu ialah A. Kita kenal sebagai huruf A lah. Dan selepas huruf ataupun selepas perkataan ialah, iaitu perkataan nombor genap ini, so nombor genap ini kita boleh kata ianya adalah B. So dia macam tu. So untuk premis kedua, okey, so cikgu dah kata, so gandaan 16 ini adalah A, so nombor genap ini adalah B. So untuk premis 2, tiba-tiba kamu dimunculkan dengan sesuatu yang baru iaitu C. So kalau kamu tengok dekat sini, C kamu ialah 64. Okey, sedangkan dalam premis 1 langsung tidak diguna pakai C. Tetapi C kamu akan muncul untuk premis yang kedua iaitu sesuatu yang baru iaitu nilai dia 64 dan seharusnya diikuti dengan perkataan ialah. Okey, dan seharusnya belakang sekali dia akan diikuti dengan A. So A kamu adalah gandaan 16. Sebab itulah kita akan tulis 64 ialah gandaan 16 sebab kita perlu patuh kepada bentuk yang pertama, premis keduanya seharusnya C ialah A. So 64 ialah gandaan 16. So kesimpulan kamu akan muncul lagi sekali nilai C ataupun C kamu dekat sini. So seharusnya C kamu adalah 64 berdasarkan premis yang kedua. So kesimpulan kamu pun seharusnya 64 lah untuk C diikuti dengan perkataan ialah dan seterusnya diikuti dengan B. So B kamu daripada premis 1 ialah nombor genap. Okay, so sebab tu kamu akan jadi 64 ialah nombor genap. Okay, so ini adalah bentuk yang pertama yang mana menggunakan perkataan semua untuk premis 1 dan seharusnya untuk premis 2 dan kesimpulan dia akan muncul sesuatu yang baru dinamakan sebagai C. So kalau kamu tanya cikgu, premis 1 ni cikgu orang kata boleh katakan sebagai pembayang lah. Okay, premis 2 itu adalah dia punya jawapan, kesimpulan pun kita panggil sebagai jawapan. Macam itulah lebih kurang supaya senang kamu nak ingat. So bentuk yang pertama selesai. Okey. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.